Assalamualaikum. Kami dari Perkumpulan 6 ingin membentangkan tajuk Faktor Falsafah dan Pemikiran yang Mempengaruhi Etika dan Peradaban yang terdapat di Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli di dalam kumpulan saya. Saya sendiri, Siti Suhaini binti Jabar alias Patrick, nomor pendaftaran 17 DIB 21F2062. Saya Aina Natasha binti Muhammad Nur, nombor matrik 17 DIB 21F2006. Saya Syaharizata binti Azmi, nombor matrik 17 DIB 21F2004. Saya Noradinatul Syakina binti Muhammad Radi Arzani, nombor kad matrik 17 DIB 21F203. Nama saya Nur Izan Najiyah binti Baharin, nombor matrik 17 DIB 21F2002. Pengenalan faktor falsafah dan pemikiran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Falsafah ialah badan kepada segala pengetahuan. Dalam erti kata lain, falsafah bersangkut paut dengan berbagai jenis ilmu. Sebagai contoh, ilmu matematik, ilmu perubatan dan ilmu agama. Satu contoh falsafah agar mudah difahami ialah prinsip matematik falsafah alam karya Isaac Newton pada tahun 1687. Ianya dikeraskan sebagai falsafah alam yang dikaitkan dengan ilmu astronomi. Kini saya akan menerangkan faktor falsafah dan pemikiran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, falsafah dapat membuka minda manusia. Contohnya, kata-kata falsafah yang sangat mendalam dapat menyentuh hati manusia hanya dengan kata-kata gramatisnya. Yang kedua, falsafah keagamaan dapat membaiki rohani. Misalnya, isi yang disampaikan menyedarkan pembacanya akan kekurangan dan kekerdilan diri. Yang ketiga, falsafah mampu memajukan negara. Contohnya, rakyat menjadi lebih rasional dan berwawasan. Kesimpulannya, falsafah dan pemikiran sangat penting untuk memupuk masyarakat yang beradab. Negara akan maju dan melahirkan insan-insan yang bijak dan berwawasan serta mampu berbakti kepada bangsa dan negara. Bersama-samalah kita mendalami falsafah-falsafah karya tokoh-tokoh dunia. Pengenalan falsafah. Falsafah merupakan satu pegangan kefahaman dan prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara, khususnya dalam bidang dan sebagainya. Falsafah boleh difahami sebagai pemikiran yang dasar mengenai sesuatu perkara atau isu. Aspek-aspek falsafah menjadi panduan terhadap seseorang dalam membuat keputusan. Terdapat dua aliran falsafah, iaitu falsafah tradisional dan falsafah moden. Falsafah tradisional terdiri daripada idealisme, iaitu merupakan falsafah tradisional terawal yang terdapat di barat. Idealisme memfokuskan kepada akal, jiwa dan kerohanian kerana kebenaran hanyalah bergantung kepada tiga perkara tersebut. Idealisme lebih tertumpu kepada perkara yang tidak nampak dan tidak mementingkan kewujudan fizikal. Realisme merupakan mazhab falsafah tradisional. Realisme memfokuskan kepada keseluruhan realiti seperti alam fizikal dan apa yang di luar alam fizikal yang tidak dianggap sebagai realiti. Realisme lebih mementingkan kewujudan fizikal untuk membuktikan sesuatu. Seterusnya, falsafah moden. Falsafah moden ini terdiri daripada pragmatisme yang merupakan falsafah contemporary. Pragmatisme memfokuskan kepada pengalaman dan dinamik. Pragmatisme menolak konsep ketuhanan. Dan eksistensialisme yang merupakan mazhab yang wujud selepas Perang Dunia Kedua yang tergolong dalam mazhab kontemporari. Eksistensialisme memfokuskan kepada kebanyakan idea dan pengetahuan seseorang adalah berasal daripada pengalaman bebas atau laissez-faire. Kehidupan dalam falsafah ini adalah tanggungjawab individu. Setiap orang bebas menentukan keputusan dan pilihan. Contoh tokoh aliran falsafah iaitu Ibn Khaldun yang merupakan seorang tokoh terkemuka dunia yang banyak menyumbang kepada dunia dalam pelbagai bidang, khususnya bidang falsafah. Beliau turut cenderung kepada realisme, namun beliau juga menerima konsep idealisme kerana menganggap kedua-duanya adalah sama penting. Kesimpulannya, falsafah dan pemikiran sangat penting untuk pembinaan masyarakat yang berakhlak. Dengan adanya falsafah, negara dapat berkembang maju dan dapat meningkatkan pemikiran rakyat. Tambahan pula dapat mewujudkan negara yang harmoni dan mendidik setiap orang untuk bersikap rasional. Falsafah adalah satu komponen yang penting bagi pelaksanaan sesuatu sistem. Falsafah akan membentuk objektif, metodologi, wasilah, sistem dan prasarana pendidikan. Kewujudan falsafah adalah untuk memenuhi keperluan kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan supaya dapat digapai kepada pelaksanaan sesuatu bagi sesebuah negara, contohnya di Malaysia.
Falsafah merupakan perbincangan tentang kewujudan dan unsur-unsur yang dapat membentuknya. Falsafah dan pemikiran di setiap negara adalah tidak sama. Kepelbagaian falsafah tersebut adalah disebabkan oleh faktor sejarah yang tersendiri. Falsafah dibentuk bagi mengekalkan identiti sesebuah negara. Seterusnya, falsafah dan pemikiran di Malaysia telah mewujudkan satu sistem, iaitu sistem persekolahan. Menjelang kemerdekaan, telah timbul kesedaran bagi mewujudkan satu sistem persekolahan di mana beberapa jawatan kuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan ketika di masa itu. Pada tahun 1957, sistem pembelajaran bermatlamat untuk membina sesebuah negara yang bersatu melalui kurikulum yang sama dan berorientasikan negara ini. Pada masa yang sama juga, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama di sekolah. Falsafah Islam juga memainkan peranan penting yang selari dengan kehidupan orang Melayu di Malaysia. Nilai-nilai Islam telah diserap dalam kehidupan orang Melayu. Contohnya memuliakan tetamu dan cara berpakaian, iaitu berpakaian yang menutup aurat dan sopan. Penerimaan dan penyerapan itu juga amat jelas dalam bidang-bidang seni bina yang mempunyai falsafah Islam, sebagai contoh seni bina masjid dan rumah. Falsafah dan pemikiran juga telah memberi kesedaran kepada kerajaan di Malaysia untuk melaksanakan dasar ekonomi baharu, iaitu bertujuan membangunkan ekonomi dan perpaduan negara. Secara kesimpulannya, konsep falsafah dan pemikiran merupakan satu perkara yang amat penting bagi masyarakat kita, di mana ia harus dipantau dan meneliti dengan sebaiknya bagi melahirkan insan dan negara yang lebih maju dan berfikiran ke hadapan. Perkataan pemikiran menurut bahasa Melayu bermaksud perihal berfikir. Penggunaan ini menurut kebiasaannya adalah dirujuk kepada hasil-hasil pemikiran yang telah berjaya dihasilkan oleh manusia melalui satu aktiviti atau gerakan pemikiran. Istilah pemikiran, falsafah dan tasawur juga merujuk kepada hasilan akal manusia dalam sejarah, sama ada dalam kitaran masyarakat Islam atau bukan Islam. Ungkapan istilah pemikiran Islam merupakan satu istilah baru yang digunakan dalam bidang penulisan ilmiah di zaman moden ini. Perkataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, konsep, sikap atau pegangan sesuatu kumpulan. Definisi falsafah secara amnya merupakan pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai akal, minda dan bahasa. Isi yang pertama ialah pemikiran yang dapat mempengaruhi masyarakat senang diperolehi daripada golongan para ilmuwan, para ulama, menteri-menteri dan lain-lain. Dengan adanya mereka, kita senang mengikuti atau terpengaruh dengan cara pemikiran mereka yang boleh membentuk etika dan peradaban kita. Dari segi falsafah pula, kita boleh terpengaruh dari segi ceramah mereka atau hasil buku-buku yang mereka cipta. Seterusnya, falsafah dan pemikiran ini juga boleh didapati dari rumah. Contohnya dari datuk dan nenek, ibu ayah dan lain-lain. Sebagai orang tua di dalam rumah, perlulah menunjukkan pemikiran dan percakapan yang bijak kerana ia boleh dicontohi dan diikuti oleh orang muda di rumah itu. Dengan itu, sifat etika dan peradaban akan terbina dalam kalangan orang muda. Kesimpulannya, kajian ini merincikan bahawa manusia memainkan peranan penting dalam menjamin kelangsungan sesebuah peradaban. Peradaban pula hanya dapat berkembang dan mencapai kemuncak kecermelangan dengan disokong oleh kekuatan pemikiran dan ditunjangi oleh penghayatan terhadap agama. Falsafah pendidikan kebangsaan telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988, mempengaruhi agama, sosial, politik, ekonomi, individu dan faktor sejagat. Faktor-faktor ini telah menjadikan falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai matlamat yang tersendiri untuk dicapai. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan: perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Kurikulum sekolah berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah kemahiran pelajar dalam bidang teknologi, teknik dan vokasional. Perubahan seperti perubahan kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara seimbang.
Sebagai rumusannya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita. Sumber rujukan HTTPS Sistem Guru Online Implikasi Falsafah Pendidikan kepada Sistem Pendidikan Negara dan YouTube Faktor Pemikiran dan Falsafah Mempengaruhi Etika dan Peradaban Razmer Rezwan.